tengah sikit jalan-jalan yang ada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa, malam cerita Rasul akan bermula dan kita mempersilakan penceramah utama kita pada hari ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dengan ini saya memperkenalkan secara ringkasnya siapakah penceramah utama kita pada malam ini. Beliau adalah merupakan Ustaz Said Muhammad Bakri Said Ishaq, atau dikenali dengan PU Said, nama panjang ataupun PU singkatan bagi Pencetus Ummah. Ialah seorang pendakwa di Malaysia yang telah memenangi dan dinombatkan sebagai juara rancangan reality TV Islamik terbitan Isra Oasis Pencetus Ummah musim ketiga pada tahun 2015. InsyaAllah kita akan lebih mendengarkan perkongsian tazkirah yang akan disampaikan oleh beliau. Kena dengan tajuk kita sempena kita meraihkan Isra Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita membuang masa, dengan ini majlis mempersilakan Ustaz Said Muhammad Bakri Said Ishaq ataupun Pencetus Ummah Said. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, Sahibul Fadilah Ustaz Haji Ahmad Mahfuz bin Amin, pengurusi Akademi Darul Quran Darul Hufaz Pusat Bimbingan Ummah, Mudir Ustaz Ahmad Sabiq bin Ahmad Mahfuz, seluruh jawatan kuasa Ma'had ataupun Akademi Darul Quran, para ibu dan ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada malam yang penuh barakah ini. Allah kurniakan kepada kita hujan untuk menyejukkan suasana dan supaya kita berada dalam keadaan yang sangat selesa pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji dan puja buat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bertepatan pada bulan Syaban yang penuh barakah ini, kita dalam sedar ataupun tidak sedar, kita masuk dalam bulan Syaban. Dan bulan Syaban ni bulan yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa umat manusia sangat alpa ataupun lalai, sebab bulan Syaban berada di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Bulan Syaban ni tidak dipandang oleh setengah umat Islam sebagai bulan syahrul ibadah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku, segala keistimewaan yang wujud pada bulan Ramadan tidak diraihkan oleh sebahagian umat Islam. Sama ada dia tidak tahu tentang fadilat syahrul Syaban, bulan Syaban, ataupun mereka mensia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Dan Nabi SAW digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi berpuasa seolah-olah Nabi tak nak berbuka. Dan kadang-kadang Nabi berbuka seolah-olah Nabi tak nak berpuasa. Dan tidak ada satu bulan yang lebih banyak Nabi SAW berpuasa selain daripada bulan Ramadan, kecualilah bulan Syaban. Jadi kita berada pada awal-awal lagi bulan Syaban ini, maka saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, seluruhnya adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk kita banyak berpuasa dalam bulan Syaban ini insya-Allah. Jadi terima kasih pada adik-adik ataupun anak-anak yang suara sangat merdu tadi. Kumpulan apa nama? Apa? Fast Voice. Voice Force. Oh, Fast Voice. Apa makna dia? Suara budak-budak menghafal Quran, gitu. Oh, patutlah sedap, alhamdulillah. Jadi saya tuan-tuan mati Allah lama dah tak mari ke kampung ni. Dulu saya selalu kuliah di surah Amaliyah. Amaliyah sini ya. Surah ni, sebelah ni. Surah Al-Amaliyah.
Sejak beberapa tahun dulu lagi, kira-kira 9-10 tahun dahulu, saya ada kuliah bulanan dekat situ. Kalau ada makcik-makcik berasal daripada surau Amalia tu, mungkin kenal lah saya. Sebelum saya masuk bergiat aktif untuk ceramah di merata-rata tempat, salah satu tempat yang saya ceramah di surau Al-Amaliyah. Saya mengajar kitab apa pun saya dah lupa dah, tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur pada Allah. Suara saya dengar tak ke belakang tu? Dengar ke tak dengar ke? Okey, alhamdulillah. Tu dekat tempat menjual tu dengar. Confirm tak dengar, dia mau syok menjual tak? Jadi alhamdulillah. Kita berhimpun pada malam ni, saya diminta untuk menyampaikan beberapa tazkirah diselangi oleh suara daripada budak-budak menghafal Quran. Voice of Hufaz. Gitulah dia kawan. Voice Hufaz. Hufaz voice. Ya, gitulah. Jadi yang pertama tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhimpun pada hari ini bukan semata-mata ibu ayah datang nak jenguk anak masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ada mari sini nak tengok anak. Dia datang pada malam ni nak tengok anak dia masuk camp tu masih hidup ataupun tidak. Ada mungkin niat macam tu. Ada yang memang datang untuk meraihkan majlis kita pada hari ini. Dia meraihkan majlis kita, maksudnya mari dengan sebab jemputan daripada Ustaz Mahfuz, jemputan daripada akademi, datanglah untuk kita memeriahkan majlis cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila mana saya sebut nama Nabi Muhammad, tuan-tuan tak semangat nak selawat pada Nabi. Ke mana cinta tuan-tuan? Cinta tuan-tuan masih wujud ataupun tak ada? Cakap je. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mukadimahkan tazkirah saya kepada tuan-tuan pada malam yang penuh barakah ni dengan dua ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ketika mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak naik atas mimbar. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Mimbar kita 13 anak tangga. Tangga ke-7 mati Tok Imam tu. Sebab letih naik tangga. Nak pusing tangga. Nabi ada 3 anak tangga. Setiap kali melangkah satu langkah, Nabi sebut amin. Langkah yang kedua amin. Yang ketiga amin. Ma mana amin? Allah mustajib doa'ana. Ya Allah, terimalah permintaan kami. Itu maknanya amin. Kalau amin, yang amanah. Maka salah satu yang Nabi aminkan, iaitu doa Sayyidina Jibril alaihissalam. Celakalah umatmu wahai Muhammad, bila mana disebut namamu tapi mereka tidak berselawat kepadamu. Ini ancaman tuan-tuan. Nabi sebut apa? Amin. Nabi sebut amin, maknanya Allah mustajabkan doa Jibril alaihissalam. Yang berdoa itu Jibril, yang mengamin itu Rasulullah. Dua-dua ni confirm mustajab doa mereka dan aminan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam ni, kalau saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah, siapa selawat pada aku sekali. Satu amalan yang sangat mudah untuk dapat pahala selain daripada membaca Al-Quran, yang satu huruf dapat 10 pahala. Tak lain dan tak bukan, itulah kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Boleh setara tu? Kena start nyanyi dua. Tak lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, yang mempunyai banyak cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun usia dakwah Nabi hanya 23 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun? Abang, ujung tu. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Mati aku. Nak. Abang sebelah dia. Abang ni. Abang Man. 1, 2, 3. Apa? 500. 3 tahun. 300 tahun. Oh, sikit sangat ni ke? Nak. 13 tahun. Nabi Nuh berdakwah alfasanatin illa 50 ama. 1000 tahun kecuali 50. Berapa? 950 tahun berdakwah. Mana dalil dia? Allah sebut dalam Quran alfasanatin illa 50 ama. Bagaimana cara dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, malam dan siang. Maknanya 24 jam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah orang yang jadi followers kepada aku
yang nak follow Nabi Nuh AS, kecuali mereka firara, lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tak kala mana Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaum dia. Ini berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, dan sifat itu wujud pada zaman kita sekarang. Tak kala mana aku berdakwah kepada mereka, wahai Allah, untuk kamu ampunkan dosa mereka. Tujuannya apa? Untuk Allah ampunkan dosa umat Nabi Nuh AS. Mereka memasukkan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, jari yang boleh masuk dalam telinga kita 5 jari ke 1 jari saja? Soalan paling mudah. Siapa dapat jawab? Free air kat belakang. Berapa? 1. Hang ambil air belakang. Allah, ambil sungguh. Allah, bijak budak ni. Pantang dicabar. 1 jari je. Kenapa Allah sebut ja'alu asabi'ahum? Mereka masukkan jari-jari mereka. Ini gambaran nak sebut betapa tak naknya mereka mendengar kalam Nabi Allah Nuh AS. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. Tutup ni, tak nak dengar. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka beredar meninggalkan Nabi Nuh AS dalam keadaan mereka takabur besar diri kepada Nabi Allah Nuh AS. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW berdakwah hanya 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah SAW berdakwah untuk membetulkan akidah ummah, untuk membawa ummah kepada satu kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu je. Untuk bawa kaum dia yang menyembah berhala, yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata ulama sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan yang maha hebat oleh penduduk-penduduk musyrikin Quraisy. Singkat cerita tuan-tuan Allah, sebagai mukaddimah round yang pertama, saya nak nyatakan poin yang paling penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sama seperti mana tugas para rasul yang lain, iaitu untuk membawa umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada dakwah Nabi ketika mana 13 tahun Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah, tak lain dan tak bukan, kata para alim ulama, Nabi menghadapi cobaan demi cobaan yang maha dahsyat. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan kepada 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipulau oleh penduduk musyrikin Quraisy. Bila mana mereka tidak mampu nak melawan, nak menahan dakwah Rasulullah, nak sekat Nabi, mereka tak mampu. Nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuhnya para sahabat, disiksanya para sahabat, mereka tidak mampu nak menyekat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka membuat perjanjian di kalangan puak-puak musyrikin yang ada ketika itu, membuat satu deklarasi, mesti boikot Muhammad dan pengikut-pengikut dia. Berapa lama Nabi diboikot? 3 tahun. Tidak boleh buat jual beli, pergi beli barang. Bila sebut kamu ni sokong siapa? Sokong Muhammad, kami takkan jual. Kalau ada orang pedagang-pedagang daripada luar negara datang ke Mekah untuk berdagang barang dagangan, maka kalau pengikut Nabi Muhammad pergi untuk membeli, maka orang musyrikin Quraisy mengatakan, kalau kalian menjual kepada Muhammad dan pengikut-pengikut dia, maka kalian tidak boleh lagi berdagang di kota Mekah Al-Mukarramah. Berapa lama tuan-tuan? 3 tahun. Dalam kisah Hayatus Sahabah, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menceritakan, kisah Hayatus Sahabah ni sangat bagus untuk kita baca, terutama untuk anak-anak pelajar-pelajar. Ibu ayah, kalau anak-anak kita datang bulan, datang birthday dia datang, hari jadi anak kita, jangan belikan handset kepada dia. Belikan buku Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi, dan serahkan hadiah kepada anak kita. Dia dikhatamkan kitab sirah ini, dan boleh baca bagaimana susahnya para sahabat nak makan, sebab mereka terpaksa memakan daun-daun kayu, kulit-kulit kayu. Bahkan ada kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, pada suatu malam
aku keluar nak meluap air kecil. Maka bila mana aku kencing, pada waktu itu air kencing tu aku jatuh di atas satu benda yang ketat. Macam tuan-tuan kalau kencing, jangan kencing berdiri lah. Kalau kencing berdiri, kalau kita kencing, dia akan bunyi macam pilih bomba tu. Boom, kuat bunyi dekat tandas, mangkuk tandas. Tapi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana aku kencing, jatuh di atas benda yang keras, diangkat rupa-rupanya kulit binatang. Kulit binatang pun tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala mereka bawa balik dan mereka basuh dan mereka makan. Peristiwa ni berlaku sebiji seperti mana yang sedang berlaku di Palestin sekarang. Nanti saya akan sambung pada episod kedua tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian, dan tiba saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ujian yang seterusnya, kematian Sayyidatuna Kharijah bintu Khuwailid dan kematian bapa saudara Nabi yang paling Nabi sayang, iaitu Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta pada pelajar teruskan untuk sambungan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemboikotan daripada musyrikin Quraisy ke atas baginda Rasul dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlalu setelah 3 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusahakan dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada baginda Rasul untuk kehilangan isteri baginda Nabi cintai Sayyidatuna Kharijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Satu-satunya isteri Rasulullah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berkahwin dengan Sayyidatuna Kharijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha dalam keadaan usia Kharijah ketika itu mengikut jumhurul ulama sirah pada usianya 40 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia 25 tahun. Dan ketika itu takdir Allah Subhanahu wa taala dikurniakan daripada perkahwinan tersebut 6 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi semua ada 7. Satu daripada Sayyidatuna Maryam Al-Qibtiyah dan 6 daripada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Sayyidatuna Khadijah ni seorang isteri Rasulullah yang amat Nabi sayang. Walaupun isteri Nabi ni ramai, yang paling Nabi sayang Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Waktu Nabi susah, dia ada membantu Rasulullah. Waktu Nabi dalam keadaan payah, dihentam oleh musyrikin Quraisy, maka Sayyidatuna Kharijah bintu Khuwailid menjadi orang yang mententeramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah, matilah Kharijah bintu Khuwailid, meninggal dunia. Diikuti pula dengan kematian bapa saudara Nabi Abu Talib, yang kita kenali Abu Talib menjaga Rasulullah sejak usia Nabi 8 tahun. Abu Talib menganggap Nabi SAW seperti anak kandungnya, bahkan lebih daripada anak kandung. Abu Talib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW lebih daripada dirinya sendiri. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala tak dapat kita nak tolak sebagai suatu ibrah pengajaran kepada kita bagaimana Abu Talib yang Nabi mengharapkan Islam daripada Abu Talib, akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucap kalimah syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada banyak mesti cerita. Waktu Nabi sedang bersedih, Nabi SAW ketika nak mengajar kepada bapa saudaranya Abu Talib untuk mengucap kalimah la ilaha illallah, maka ketika itu ada seorang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Abu Lahab kata, wahai Muhammad, tak sah ajar pada dia apa-apa. Ketika itu adanya Abu Jahal, Amru alias Abu Jahal, Amru bin Hisham, Abu Jahal. Di situ ada juga Abu Sufyan, Al-Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan semuanya musuh-musuh Nabi SAW menghadiri waktu sakaratul maut yang berlaku kepada Abu Talib.
Waktu Ustaz belajar di Mesir dulu, ada pandangan qil waqal. Qil ni mana pandangan sikit sangat. Ada yang mengatakan Abu Talib dia tidak mengucap guna mulut dia, tapi beriman guna hati dia. Tapi qil pandangan sangat sikit dan gharib. Sebab Allah sebut ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah masukkan bapa saudara Nabi di kalangan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kamu suka. Itu bukti dalil sebesar-besar dalil. Mana mungkin kita boleh bagi petunjuk kepada orang lain? Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Kita boleh nasihat orang, jangan buat begini, jangan buat begini. Kita boleh ajak orang untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya taufik dan hidayah itu datang daripada Allah Jalla fil Ula. Bukti paling dekat Nabi SAW. Ketika mana dia menangis, ada riwayat mengatakan Nabi ambil air liur Rasulullah, sapu seluruh tubuh Abu Talib. Moga-moga dengan berkat air liur Nabi Muhammad SAW, api tidak membakar tubuh bapa saudara Nabi yang Nabi sangat sayang ini. Ada riwayat mengatakan ketika nak sampai dekat kaki, waktu tu Abu Talib, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mengikut riwayat, orang yang paling ringan kena siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, kata ulama, jumhurul ulama, iaitulah Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipakaikan sepatu daripada api menggelegak kepala otak dia, dan dia merasakan itulah siksaan yang paling teruk yang diterimakan oleh ahli neraka, sedangkan itu siksaan paling ringan. Wallahu a'lam. Pada masa depan bagaimana Rasulullah dapat membantu ataupun tidak, itu di luar bidang kuasa kita. Cuma nak sebut tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun yang sedih bagi Nabi Muhammad, sebab isterinya meninggal dunia dan Abu Talib meninggal dunia. Disebabkan itu bersangatan orang musyrikin mengacau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah sekarang ni, package travel umrah, dia akan pergi ke Taif percuma, dia kata. Tidur satu malam di Taif, makan daging anak unta di Taif, macam-macam lah. Taif macam Kuala Kangsar, macam mana? Kamera Highland kita, yang sangat sejuk. Dululah, sekarang ni kamera Highland tak berapa nak sejuk lah. Dulu saya honeymoon kamera Highland, sebab sejuk katanya. Ataupun Genting Highland, tempat-tempat yang sejuk macam itulah Taif. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ketika mana Nabi SAW pergi ke Taif bersama anak angkat baginda Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, pergi untuk berdakwah kepada satu kaum daripada sanak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Bani Saqif. Nama apa? Bani Saqif. Daripada susu galuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang berlaku kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak disambut dengan cara yang baik. Kalau pendakwah sekarang, penceramah sekarang, yang macam ustaz ni panggil cak ayam lah. Cak ayam, tahu cak ayam? Cak chicken. Tak ada apanya. Tidak sebanding dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap rumah Nabi ketuk pintu untuk mengajak penduduk Taif menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menghamburkan celaan kepada Rasulullah sampai tahap mereka ambil batu dan melontar kepada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Maka kata Sayyidina Zaid bin Harithah, habis tubuh Nabi berlumuran dengan darah, sampai sepatu Rasulullah pun berbunyi. Macam kita nanti kalau tuan-tuan selipar basah, tuan-tuan cuba berjalan pakai selipar yang basah, bunyi macam mana? Bunyi macam mana? Dia ada bunyi tak? Kecil-kecil tu. Bunyi macam bunyi tamborin, kan? Begitulah bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berdakwah kepada kaum dia. Kalau di Mekah orang tak berani buat gitu kan Nabi. Di Mekah Abu Jahal paling kuat, ditolaknya Rasulullah, ditariknya baju Nabi, diletak kotoran-kotoran unta atas belakang Nabi. Tak pernah mereka pukul Nabi sampai berdarah. Tapi di Taif luar biasa sungguh. Luar biasa penduduk Taif ni dibuat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab sebelum Nabi sampai ke Taif,
berita Nabi nak sampai ke Taif telah sampai dulu ke Taif daripada orang Mekah. Hashtag Muhammad nak pergi ke Taif. Waktu tu hashtag ada dah gamaknya lah. Nah, kalau Muhammad sampai, jangan kau mendengar apa yang dia cakap. Dia hanya pemecah belah masyarakat. Dia ni ahli sihir, macam-macam diungkapkan kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun daripada Taif, bukit tinggi Taif itu, turun singgah dekat satu kebun anggur milik dua musuh Rasulullah. Dua musuh Nabi ni tak masuk Islam. Sampai sudah tak masuk Islam. Dalam perang Badar, mereka termasuk dalam ahli Badar yang mati. Nabi kata kalau mereka sempat masuk Islam, mereka syurga dah. Sebab ketika mana Nabi tengah berlumuran darah duduk dekat kebun mereka, dia panggil hamba dia namanya Addas radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Addas, ambil anggur ni, pergi bagi ke orang kat sana. Walaupun dia benci kepada Nabi, ni sifat orang Arab. Kita kena belajar dengan orang Arab sifat macam ni. Sebab kita kalau orang Melayu, kalau benci, seluruh keturunan kita benci. Ni sifat orang Melayu yang tak bagus. Sifat orang Arab, Masya Allah, tabarakallah. Contoh saya berlawan dengan entah nama apa, fasilitator nama Hakim. Saya musuh kepada Hakim. Memang saling ngam dengan Hakim ni. Tapi satu hari saya sebut ke Hakim, saya WhatsApp Hakim, aku nak pergi rumah hang ni Hakim, tolong jaga aku Hakim, alung kecoh aku Hakim. Waktu tu kalau Hakim ni orang Arab, dia kata tak apa, you mari rumah I, mari, entah mari rumah Ana, Ana akan jaga entah. Itu sifat orang Arab. Kalau orang Melayu, saya musuh dengan Hakim. Hakim ni Melayu, saya Melayu. Saya sebut Hakim, tolong hamba Hakim, tolong saya. Hakim kata, mampu engkau lah. Terus. Bezanya macam tu. Orang Arab dua ni ada derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Nabi dalam keadaan macam tu, sedihnya dia. Dia pun rasa sedih dan kesian. Minta Addas hantar makanan, iaitu anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ambil anggur tersebut, Nabi baca Bismillah. Ketika tu Addas bertanya, tempat ni tak pernah aku dengar orang makan mukaddimah dengan Bismillah. Kamu siapa? Maka Nabi kata, Ana Muhammad, Ana Rasulullah. Mu daripada mana? Aku Addas daripada Nainawa. Nainawa di Iraq. Dia kata kalau daripada Nainawa, di sana ada saudaraku Yunus bin Matta. Dia Rasul, aku pun Rasul. Maka Addas radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam ketika tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Nabi pergi ke Taif dengan harapan ramai orang boleh masuk Islam, tapi yang masuk Islam hanya seorang saja. Siapa dia? Addas radhiyallahu ta'ala. Dan jangan kita tak tahu, dalam perjalanan Nabi pulang ke kota Mekah, Nabi juga mendapat perlindungan daripada seorang musuh Nabi SAW. Ni saya sebut luar biasanya orang Arab, yang boleh kita terima kaedah dia ni, adab dia. Walaupun dia tu musuh kita, kalau dia minta tolong, kita akan tolong dia. Tapi kalau dah bercerai, musuh balik. Itu sifat orang Arab. Maka Nabi masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika itulah terjadi, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sehari sebelum, 2 hari sebelum, ada ulama kata setahun selepas itu, Nabi Muhammad SAW dijemput oleh Allah dalam satu perjalanan yang sangat luar biasa, yang kita kenali sebagai peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu hari kata riwayat, ketika mana Nabi berada di rumah Ummu Hani. Satu, ada riwayat mengatakan Nabi berada dalam rumah dia sendiri. 2, ada riwayat ketiga mengatakan Nabi sedang berada di Hijr Ismail. 3 riwayat. Ketika itu turun malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat Mikail, turun membawa Nabi pergi ke sumur Zamzam. Tuan-tuan bayangkan kita berada di Gaza sekarang ni. Bayang macam tu je. Bayang berada di Gaza sekarang. Supaya kita rasa tenteram. Kita tak rasa takut duduk sini sebab tahu tu meracun. Kata dia Rafah sekarang 1.8 juta penduduk Rafah Islam. Mereka lah kena susah sekarang, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bincang sikit pada penghujung ceramah saya. Ketika mana Nabi sedang tidur dekat Hijr Ismail, ataupun kat rumah Ummu Hani, ataupun kat rumah Nabi, tak kira lah. Ada banyak besi riwayat. Kita nak gabungkan macam mana? Kata ulama, Nabi duduk di Mekah ketika tu. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi dibawa ke sumur Zamzam. Sumur tu apa, Hakim? Habis dah duduk sebelah aku, habislah kena tanya tak? Pergi kat perigi Zamzam. Zamzam ni maksudnya apa? Al-Kazam.
Zam-Zam ni benteng tu. Waktu Sayyidatuna Hajar lari Safa Marwah 7 kali, tiba-tiba dia tengok dekat kaki Sayyiduna Ismail alaihissalam terkeluarnya air. Keluarnya apa? Air. Maka dia pergi dekat air tersebut, dia pun buat benteng. Benteng tu panggil Zam-Zam. Bukan Al-Kazam, kita yang tambah sendiri. Kemudian Nabi SAW dibaringkan, ni Nabi cerita ni, dibaringkan dan dibelah dada Rasulullah bermula daripada sini. Nampak tulang dua ni? Dibelah daripada sini, membawa ke bawah perut Rasulullah SAW. Nabi kata aku dibelah perut. Maknanya Nabi sedar ataupun tidak sedar? Nabi sedar ke tak sedar? Tuan-tuan sedar ke saya ceramah sekarang ni? Masih sedar, Alhamdulillah. Takut tak sedar? Takut apa benda orang tua tu cakap depan tu, aku tak tahu apa benda dia cakap. Masa sedar tu, Alhamdulillah. Tolong fokus. 50% pun tak apa dah. 50% lagi fokus pada mengecun tadi. Kemudian Nabi dibelah dada, dikeluarkan hati Nabi SAW. Ini major operation ni. Tuan-tuan carilah mana doktor pakar dekat dunia ni yang paling canggih teknologi dia membelah dada orang. Major operation, fashion tu sedar waktu tu. Ada budak-budak kita ni bersunat pun suruh tidur. Bersunat tu ditidur. Saya pernah ditidurkan sekali. Bukan waktu bersunat lah. Waktu saya nak kena buat, masukkan kabel dalam perut tu. Doktor tu kata, Ustaz, saya nanti Ustaz tidur dah. Nanti Ustaz tidur. Kalau saya cocok ni, Ustaz akan tidur. Saya kata, okey doktor. Okey Ustaz. Okey 1, 2, 3 saya tahu dah. 3 tu tidur dah. Allah SWT. Itu kita. Nak masuk mana? Kamera dalam perut. Tidur. Ada orang tak tidur. Nabi kata Muhammad SAW tak tidur. Nabi cerita bagaimana hati Nabi dikeluarkan, dibersihkan hati Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Zam-Zam ini sangat mujarab untuk kita minum dan kita amalkan. Cuma bila sampai kat Malaya ni, tak tahu mujarab ke tak mujarab. Tapi kalau di Mekah Al-Mukarramah, minumlah air Zam-Zam banyak-banyak. Ada orang sakit kanker, boleh sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Az-Zam-Zam, Zam-Zam ini dengan tujuan apa kita minum? Kalau tujuan nak cantik, putih, muka putih, mungkin tak dapat lah gambarnya. Nak muka putih, tangan hitam, contoh Eglan dan TV kan. Nak hilang jerawat sebagai contoh, tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi Zam-Zam itu dapat kita minum, dan kalau kita minum, dia akan dapat apa yang kita niatkan dengan sebab kita minum itu. Maka dia bersihkan hati Rasulullah SAW. Dimasukkan iman dan hikmah. Hikmah ni ilmu. Sebab Nabi akan menjalani satu perjalanan yang disebut oleh orientalis barat, satu perjalanan yang direka oleh Muhammad, yang memang akal tak boleh nak terima. Akal kita kata tak boleh terima. Maka waktu belah dada tu pun akal kata tak boleh terima. Tapi berlaku di Palestin, major operation, dibelah perut, ada yang belah kaki dan sebagainya. Mereka tak ada bius dah habis. Macam mana mereka buat? Mereka baca Al-Quranul Karim. Kita tak boleh buat gitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya iman penduduk-penduduk di Gaza, penduduk-penduduk di Palestin berbanding kita di Malaysia. Ketika itu didatangkan burak kepada Nabi Muhammad SAW. Burak ni binatang yang besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada bagal. Binatang yang ada sayap kedua-dua belahnya, berwarna putih, yang melangkah sejauh mata memandang. Burak daripada pakatan petir ataupun kilat. Kelajuan cahaya mengikut rekod pakar-pakar mengatakan bahawa satu saat menyamai 300,000 kilometer. Satu saat dia tu 300,000 kilometer. Nabi bergerak daripada Mekah ke Baitul Maqdis, jarak dia 1,700 kilometer. Agak-agaknya sampai tak sesaat? Sampai tak? Mana? Sampai apa? Tak sampai. Kurang sesaat. Kurang daripada sesaat. Sebab saya sebut tadi kelajuan cahaya 300,000 kilometer satu saat. Jarak daripada Mekah ke Masjidil Aqsa 1,700 kilometer. Mana lagi banyak? 1,700 ke 300,000? Siapa dapat jawab, dapat makanan free belakang. 300,000. Makan apa lagi? Silakan. Oh, Masya Allah, hebat. Dia tunggu lama dah hari kata. Hari nak habis dah makan pula. Ketika tu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, sekalian Ustaz ringkaskan.
Ada 6 poin penting yang saya sebut pada tuan-tuan pada yang kali surat kedua ni. Yang pertama, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu ini perkara untuk menguji iman orang untuk percaya ataupun tidak kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Saya sebut pada awal tadi, orientalis barat yang menganggap cerita ini salah satu dongengan Rasulullah SAW, paling kurang pun dia kata itu bukan dengan tubuh Nabi, dia pergi dengan roh dia sahaja. Kalau dengan roh, kata Imam Nawawi, Nabi telah Isra' dan Mi'raj, Nabi telah di-Mi'rajkan 2 kali. Kalau dengan roh, roh sekali, dengan jasad dan roh sekali. Tuan-tuan kalau rajin buka kitab pada bab namanya Babur Ru'ya, bab mimpi Nabi SAW, tuan-tuan akan bertemu dengan 7 atau 8 cerita bagaimana Nabi dapat sampai ke langit dan Nabi menceritakan kisah yang menarik dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukti nak sebut nak menguji keimanan, ketika mana Nabi pulang daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi bawa kisah dia tu, Nabi ceritakan kepada seorang individu yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal tadi. Nabi cerita kepada Abu Jahal, dan ketika mana Abu Jahal mendengar cerita daripada Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal memang tak percaya, tetapi dia nak guna kesempatan itu untuk menghancurkan nama baik Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia tawarkan kepada Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, selama ni aku sekat ceramah kamu, aku tak bagi tauliah kepada kamu, sekarang aku bagi izin kepada kamu untuk ceramah di hadapan penduduk-penduduk Mekah pada hari ini. Kamu tunggu sekejap, aku akan war-warkan kepada penduduk Mekah, mari dengar ceramah kamu pada hari ini. Maka kata Datuk Dr. Badri Shah Alauddin di Malam Mufti Pahang, dia kata apa? Orang pertama yang membuat ceramah Isra' Mi'raj, siapa dia? Yang menganjurkan siapa dia? Kalau bahasa kasar kita, yang menganjurkan yang pertama namanya Abu Jahal. Dia yang tawarkan kepada Nabi, ceramah hari ini wahai Muhammad, kamu dibenarkan ceramah. Maka Nabi SAW sifatnya tabligh, menyampaikan. Nabi tidak boleh menyembunyikan segala apa yang sampai kepada baginda. Maka ketika mana orang ramai datang mendengar ceramah Nabi Muhammad SAW, maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada di kalangan umat Islam yang telah masuk Islam kembali murtad, meninggalkan Islam. Murtad, keluar daripada Islam. Ada di kalangan orang musyrikin yang tidak beriman, langsung bertambah tidak beriman mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Macam kita lah, kalau saya cakap dengan tuan-tuan, saya kata kat Ustaz Mahfuz, Ustaz, saya datang daripada Cemor tadi pukul 6 petang. Contoh, saya sampai dekat sini tadi Ustaz 6:02 petang saya sampai tadi. Ustaz Mahfuz katanya, pukul berapa tadi Ustaz pergi? Bertolak pukul 6 Ustaz. Sampai tadi pukul 6:02 petang. Pukul berapa Ustaz bertolak tadi? Pukul 6 petang. 6:02 saya sampai kat sini. 2 minit daripada Cemor ke Kampar. Percaya tak percaya? Mana boleh percaya? Tapi saya kata betul. Saya naik burak, saya kata. Lagilah penipunya. Nabi Muhammad SAW, bila mana Nabi cerita kepada penduduk musyrikin Quraisy ketika itu, mereka percaya tak percaya? Sama tak percaya. Sebab ghalibnya mereka pergi ke bumi Baitul Maqdis daripada Mekah sebulan pergi. Sebulan balik, 2 bulan. Nabi kata, aku pergi malam tadi, aku balik sebelum subuh tadi. Pergi bukan Baitul Maqdis saja, naik ke langit 7. Maka ada yang mencabar Nabi Muhammad SAW. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul Mika pergi, kamu pergi ke Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami tentang perihal Baitul Maqdis. Pintu berapa, tingkap berapa. Dia tanya pada Nabi. Saya nak tanya pada budak-budak duduk belajar sini ni. Lama dah belajar sini Hakim? Hakim pula. Nama apa? Abang Spek, nama apa? Tu spek ada cermin ke tak ada cermin? Ada. Sebab ada orang pakai spek tak ada cermin. Nak. Berapa lama duduk kat sini Amirul? 50 tahun dah. 5 bulan. Alhamdulillah. Berapa kipas ada kat sini? Tanpa tengok. Tak tahu kan? Sebab bukan datang nak kira kipas betul. Ada saya sini, saya datang nak kira kipas je. Bukan nak ngapal Quran. Begitulah kita pergi ke mana-mana masjid. Hatta pengurusi masjid sekalipun, kalau tanya berapa tiang masjid ada, dia perkira 1, 2, tak ingat. Maka Nabi SAW dilayarkan di hadapan baginda Rasul,
ditayangkan kepada Nabi struktur bangunan Masjidil Aqsa tersebut, dan Nabi dapat menjawab dengan tepat sekali. Bila mana Nabi dapat menjawab, adakah mereka beriman kepada Rasulullah? Tak beriman juga. Mereka kata Nabi Muhammad ni ahli sihir dan tuduh Nabi macam-macam. Maka kata ulama, itu sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk membuktikan keimanan seseorang kepada Rasulullah SAW dan untuk menapis orang yang benar-benar yang akan berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sambung pula. Lagu sikit lagi. Habislah lagu. Ada lagi? 13 lagi insyaAllah. Alhamdulillah, kedak suara ulang ni nak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sikit lagi sebelum kita tamatkan pertemuan kita pada malam ni. Ketika mana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan sangat luar biasa. Tak kala mana Nabi mengadu kepada Allah bila mana turun daripada bukit Taif, bagaimana susahnya Rasulullah SAW dalam usia dakwah baginda, berada di Mekah, berada di Taif, dikacau oleh musyrikin Quraisy. Maka Nabi SAW mendapat satu perjalanan yang sangat luar biasa. Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempat seluruh para anbiya berkumpul menyambut Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa juga sebagai kiblat yang pertama umat Islam. Masjidil Aqsa juga ialah tempat yang paling direbut oleh kuasa-kuasa dunia. Dan kata pakar-pakar sejarah, siapa yang dapat menakluk Masjidil Aqsa, mereka akan dapat mentadbir dunia ini. Begitulah yang berlaku di Masjidil Aqsa sekarang ini. Bila mana namanya Fatah mentadbir tebing barat, dalamnya ada Masjidil Aqsa, tapi pada hakikatnya Masjidil Aqsa sedang ditadbir oleh Zionis laknatullah. Mereka sedang menganyang, menghancurkan umat Islam. Saya tengok video 2 hari lepas, seorang budak yang sedang mengutip cebisan daging yang hancur dibom oleh puak-puak negara haram Yahudi Zionis ini. Dalam keadaan Malaysia kita hidup aman damai. Tengok belakang boleh minum air, tengok ada makanan, di sebelah sana ada jual makanan. Kita makan sampai mati, mereka mati sebab tak makan. Ada budak yang membuka batang pili paip, dia membuka mulut dia, yang keluar air hanya setitik demi setitik. Kita membazirkan air setiap hari, tuan-tuan, insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu sebut kepada anak murid saya di kompleks, saya kata betapa hebatnya bumi Allah Malaysia ini. Allah beri pada kita nikmat yang cukup banyak. Cuma Ustaz risau dalam nikmat yang cukup banyak memunculkan manusia yang banyak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam baru-baru ni ada seorang hamba Allah yang saya tak sebutlah nama dia siapa, boleh google lepas ni. Dia mengkritik RUU Undang-Undang Enactment untuk menguatkuasakan pemakaian menutup aurat bagi wanita-wanita di negeri Terengganu. Dia cakap, siapa kamu nak memaksa kami memakai pakaian yang mengikut cara kamu? Sedangkan yang memerintah itu bukan ulama, yang memerintah itu bukan ustaz-ustaz, yang memerintah itu bukan kerajaan negeri, tapi Allah Jalla fil Ula memerintahkan untuk perempuan menutup tubuh dia, menutup aurat. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan, mereka berani mengatakan kalimah-kalimah durjana seperti itu. Saya sebut kepada penduduk ataupun pelajar saya di kompleks, saya sebut bahawa kita takut bahawa nikmat Allah ini bukan nikmat, dia niqmah. Nun ain mim ta marbutah, nun qaf mim ta marbutah, dua benda yang berbeza. Kalau nikmat, kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nikmat, dia satu istidraj, yang mana Allah bagi nikmat yang banyak kepada kita, akhirnya satu masa nanti Allah akan tarik nikmat itu baghtatan, secara mengejut, menyebabkan kita tidak ada persediaan. Allah sebut al-yawma nudawiluha bainan nas,
Hari ini kami akan pusing, hidup kita macam roda. Sekarang kita lihat di Syria, di Palestin, di negara-negara susah umat Islam, khususnya di Gaza, di Rafah sekarang. Saya tengok video, saya selalu tengok video. Kadang-kadang bila mana kita datang rasa sedih yang amat sangat. Saya melihat anak-anak saya yang kecil-kecil ni. Bayangkan mereka tidak ada mak bapak di sana. Anak-anak kecil pegang toto, pegang selimut, nak mengadu kat siapa? Dia jumpa mana-mana pakcik, dia anggap itulah ayah dia. Ada budak-budak duduk di sepanjang Rafah. Rafah antara Mesir dengan Palestin. Sepatutnya wajib kerajaan Mesir, memerintah tentera dia membebaskan Palestin. Tapi disebabkan kita sebut pada awal tadi, betapa tidak ada kekuatannya umat Islam. Walaupun ramai jutaan umat Islam, tapi kita tidak ada kekuatan. Maka ketika mana budak-budak kecil, umur-umur besar-besar ni, kecil-kecil lagi, kecil pada dia lagi, 3-4 tahun, duduk di atas pos kawalan Rafah itu tentera Mesir. Dia kata apa kepada pakcik-pakcik ke atas? Ya ammu, wahai pakcik, kami lapar, wahai pakcik, lapar. Dicampak daripada atas biskut. Ada yang tepuk benting sempadan tersebut, dia tepuk, dia salurkan yang kesian belas kepada penduduk Rafah. Disalurkan ais, roti yang keras tu disalurkan oleh lubang yang telah ditepuk. Tentera Mesir nak sangat pergi ke sana, tapi sebab pemimpin yang penakut, maka apa yang berlaku tuan-tuan macam Allah, kita dihina sehina-hinanya. Recep Tayyip Erdogan yang kita kata Masya Allah hebat dia ni, pemimpin yang hebat, rupa-rupanya cakap je lebih tuan-tuan Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Cakap berdentum. Kita sebut, kita kata bila Turki nak hantar tentera, tak hantar. Mesir, General Al-Sisi, antara tentera yang paling kuat, antara negara Mesir, menjaga sepadan paling hebat, tentera Mesir. Tapi mereka tak berani nak hantar tentera untuk menghancurkan kerajaan di sana. Apa yang berlaku tuan-tuan macam Allah? Ada orang kata, Ustaz, apabila kita umat Islam, tapi kita nyatakan bahawa itulah percaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nak mengeluarkan penduduk Gaza di Palestin daripada Gaza. Mereka nak duduk dekat sana. Itulah aturan Allah. Walaupun kita nampak macam susahnya, sedihnya, hinanya kita, rupa-rupanya wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah sebaik-baik perancang. Mereka mencari tempat untuk mereka mati satu masa nanti. Untuk memudahkan kerja umat Islam, mencari mereka satu masa nanti. Mereka Allah kumpulkan dekat sana. Maka tuan-tuan kena maklumi dan kita kena imani bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj yang datang oleh Rasulullah itu pergi ke Masjidil Aqsa bukan sekadar untuk berjumpa dengan para anbiya. Bukan sekadar itu sahaja, tapi nak menggambarkan kepada kita wahai umat Islam, satu masa nanti ni budak-budak ni yang akan membantu umat Islam membebaskan Al-Aqsa satu masa nanti. Kena ada niat macam tu. Bukan sekadar hafaz Quran, keluar daripada tahfiz jadi tok imam. Satu nikah, ada anak cucu dan sebagainya. Bukan. Tugas kita sangat panjang. Mungkin tidak pada zaman ustaz yang sudah tua ni, ataupun Ustaz Mahfuz yang lebih tua pada ustaz lagi. Mungkin tidak pada zaman kami. Tapi zaman entah orang ni, pelajar-pelajar kita yang kecil-kecil ni, yang akan muncul sebagai pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala satu masa nanti. Sebab ini tuan-tuan macam Allah hadafnya. Kalau kita bicara Isra' wal Mi'raj tentang salat, lepas tu salat, maka kita kena lihat bagaimana umat Islam tak cakna kepada peristiwa yang berlaku di Gaza sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita nak harapkan siapa lagi? Nak harapkan siapa? Nak harapkan OIC? Dia akan OIC cukup. Tak tahu, saya tengok saja. Dia takkan buat apa-apa. Tidak ada kekuatan tuan-tuan macam Allah. Sebab ada dua penyakit besar dalam diri kita semua ni yang sepatut kita kikis. Yang pertama, hubbud dunia, sayang sangat pada dunia. Sayang sangat pada dunia. Wa karahiyatul maut, dan kita takut kepada mati. Dua sikap ini kalau muncul dalam diri kita masing-masing, maka selama itulah Islam akan duduk di bawah tapak kaki orang lain. Saya katakan perkara ini bukan nak kata saya ni berani, tidak. Saya sebut supaya kita semua ni kena sedar. Kalau boikot kita yang dulu kita sibuk canang 140 hari yang dulu, kita patut hidupkan, suburkan kembali. Sekarang dah jadi suam-suam kuku dah. Dah jadi macam hangat-hangat tahi chicken dah. Tak boleh buat apa dah. Kita kembali balik menjamu selera, makan dengan lahapnya sekali, minum air Coca-Cola,
baik minum kolah daripada air Coca-Cola, kita minum lagi. Kita dah senaraikan produk-produk yang pro kepada negara tersebut, tapi kita masih lagi guna. Sebab kita kata apa? Tak apalah, saya seorang je guna. Kalau semua yang beranggapan macam tu, maka begitulah yang terjadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kata cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu kalau kamu tidak mencintai saudara kamu sama seperti mana kita mencintai saudara kita sendiri. Maka yang berlaku di Gaza, tuan-tuan macam Allah, di Rafah sekarang ni, yang mana penduduk Gaza maju ke Rafah semua, dan mereka bercanang untuk membunuh penduduk-penduduk Rafah, untuk dihalau keluar daripada bumi Rafah. Maka kita berdoalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tuan-tuan mungkin mustajab ni, anak-anak tahfiz, yang doa mereka ni mustajab insya-Allah. Yang hari-hari baca Al-Quranul Karim, bertawassulah kalian dengan doa, dengan amalan tersebut. Sebut, wahai Allah, saya banyak baca Quran setiap hari, wahai Allah. Kalau ada sedikit pahala daripada amalan bacaan kami, tolong selamatkan saudara kami di Gaza. Itu tawassul dengan amalan kita masing-masing. Jadi buat oleh baginda Nabi SAW. Mulai hadis yang Nabi riwayatkan, 3 orang pemuda yang masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup dengan batu yang besar. Ketiga-tiga pemuda ni berdoa kepada Allah menggunakan amalan mereka masing-masing. Mereka sebut kepada Allah, ya Allah, aku buat begini. Kalau ada pahala, tolong buka pintu ni. Maka bergerak batu tersebut. Maka kita boleh buat juga insya-Allah. Maka sempena mood Isra wal Mi'raj, walaupun dah masuk bulan Syaban ini, tuan-tuan kena kenang Masjidil Aqsa. Anak-anak sekalian kena tahu tentang peristiwa Masjidil Aqsa. Moga kita dapat bebaskan Al-Aqsa satu masa nanti, yang mereka sangat memerlukan bantuan kita. Paling kurang berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat kita, dalam tahajud tuan-tuan, agar Allah selamatkan mereka dan mengurniakan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin negara Islam, agar dapat maju ke hadapan, menunjukkan kita pun ada kekuatan, bukan diarah-arah oleh orang-orang tertentu saja. Hadza billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya lupa tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata Ustaz pengacara majlis kita tadi, pada malam ini kita lancarkan infak dan wakaf pembelian bangunan Akademi Darul Quran, Darul Hufaz yang tuan-tuan duduk sekarang ni. Harganya 1 juta. Nampak 1 juta tu banyak tuan-tuan kalau seorang yang keluarkan. Tapi kalau sikit-sikit, kata pepatah Melayu, qalilan sara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah tak mustahil. Tuan-tuan tolong ambil snap gambar ni dan sebar ke media sosial. Infaklah, walaupun ditulis itu RM10, kita boleh letak lebih daripada tu lagi, ataupun kurang daripada tu insya-Allah. Moga-moga semuanya menjadi suatu jariah kepada kita, seperti mana hadis Nabi SAW, sadaqatin jariyah, sedekah jariah, iaitu wakaf kita untuk membina tempat ini. Setiap huruf bacaan Al-Quran daripada anak-anak pelajar akan melahirkan pahala buat kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.